Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram. Kedua-dua kisah ni berlaku di Batu Gajah Perak. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Kadir. Kisah ni berlaku pada tahun 2009. Masa tu Kadir bekerja dan menetap di Perak. Pada satu hari, Kadir ni masa dia balik daripada kerja, dia menunggang motosikal. Pada petang tu, masa dia balik daripada kerja tu, dia terlibat dalam satu kemalangan. Dia dilanggar oleh sebuah kereta yang dipandu oleh seorang pemandu Cina. Akibat daripada kemalangan tu, Kadir mengalami kecederaan yang serius. Tulang peha dia patah, jari kaki dia retak dan muka dia agak luka teruk lah. Bila orang ramai nampak kemalangan tu berlaku, diorang pun call lah ambulans. Ambulans datang, ambil Kadir dan bawa pergi ke hospital Ipoh. Bila dah mengalami kecederaan macam tu, memang sah lah kena duduk dekat ward. Kadir menjalani pembedahan di bahagian peha sebab doktor nak letak besi. Letakkan besi pada tulang femur dia, tulang di bahagian peha. Selepas pembedahan tu, Kadir ditempatkan di ward ortopedik, ward tulang selama seminggu. Lepas seminggu, Kadir dibenarkan pulang ke rumah. Lepas keluar daripada ward tu, Kadir balik ke rumah mak ayah dia. Bila Kadir balik ke kampung, balik ke rumah mak ayah dia, dia terpaksa menggunakan kerusi roda. Lama jugalah, dekat setengah bulan, 2 minggu dia berkerusi roda. Bila kaki dia dah okey sikit, dia boleh pakai tongkat. Dah tak pakai dah kerusi roda tu. Dan tongkat tu diberikan oleh pihak insurans. Kampung Kadir ni, rumah mak ayah dia, terletak di sebuah kampung di daerah Batu Gajah Perak. Bila dah lama sangat duduk dekat rumah mak ayah dia tu dengan kaki yang macam tu, dia dah mula rasa bosan. Jadi Kadir pun ajaklah mak ayah dia untuk teman dia pergi memancing. Memancing di sebuah lombong yang berada di kampung tu lah, kampung di Batu Gajah tu. Katanya dia nak tangkap ikan talapia, dah lama tak makan. Jadi mak ayah Kadir ni ikut je lah kehendak Kadir, temanlah Kadir pergi ke lombong tu. Kemalangan tu berlaku pada bulan 7, bulan Julai tahun 2009. Perkara ni berlaku pada bulan 9, bulan September 2009. Maknanya dah 2 bulan Kadir duduk di rumah mak ayah dia di kampung. Pada masa tu Kadir memang selalu berulang-alik ke hospital, dapat appointment untuk pergi cek kaki dia. Katanya Kadir memang rasa fed up jugalah, tapi nak buat macam mana kan. Tempat pakar tulang tu memang ramai orang. Pada satu hari, hari Jumaat pada masa tu. Hari Jumaat tu, Kadir ada appointment pergi cek kaki dia dekat hospital, jumpa pakar tulang. Hari tu Kadir bercadang nak pergi memancing. Jadi, tepat jam 2.40 petang, Kadir mula berkemas. Ambil batang joran dia, lepas tu barang-barang yang perlulah untuk memancing. Dia nak pergi dekat lombong. Lombong yang dia pernah ajak mak ayah dia pergi hari tu. Tapi kali ni dia akan pergi seorang-seorang. Sebab kaki dia macam dah okey sikit, dah boleh bawa kereta. Sebenarnya, Kadir memang dah sedia maklum. Dekat kawasan lombong yang dia nak pergi ni, memang dikatakan keras. Tapi lombong tu best. Banyak ikan yang besar-besar dekat situ. Sebab orang jarang pergi. Dan katanya Kadir, kawasan tu sentiasa sejuk, walaupun pada masa tu tengah hari. Pada pukul 3.30 petang, Kadir tiba di lombong tu dan mula memancing. Tapi pada masa tu ada satu perkara yang agak pelik. Kadir ni biasanya kalau dia pergi memancing di lombong tu, tak sampai 5 minit mesti ada ikan yang sambar dia punya umpan. Tapi kali ni dah setengah jam dia memancing dekat situ, seekor pun tak dapat. Sedang Kadir leka menunggu ikan menyambar umpan dia tu, tiba-tiba Kadir terdengar satu suara memberi salam daripada arah belakang. Dan suara tu adalah suara lelaki tua. Kadir memang terperanjat lah pada masa tu, sebab dia tak dengar langsung bunyi tapak kaki ataupun bunyi kenderaan. Tiba-tiba je, tahu-tahu je ada orang bagi salam. Kadir pun toleh ke belakang. Kadir tengok dekat belakang dia ada berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tu memakai jubah berwarna putih. Kulit dia berwarna sawo matang dan di wajah lelaki tu tak ada misai dan tak ada janggut. Tapi daripada anggaran Kadir, lelaki tu mungkin dah berusia lebih 60-an. Kadir pun jawablah salam pakcik tua tu, Waalaikumsalam. Lepas tu pakcik tua tu tanya, macam mana? Dapat berapa ekor? Lepas tu Kadir pun jawab,
Tak dapat apa pakcik. Seekor pun tak dapat lagi. Bila pakcik tua tu dengar Kadir cakap macam tu, dia tersenyum. Dan dia bercakap lagi. Kali ni, pakcik tua tu bercakap satu benda yang pelik. Dia ajak Kadir pergi solat. Jom ikut pakcik, kita pergi solat Jumaat. Kadir rasa pelik lah pada masa tu. Pakcik ni biar betul. Sekarang ni dah pukul 4 petang. Solat Jumaat apa pukul 4 petang? Tapi Kadir fikir balik. Mungkin pakcik ni dah tersilap kot. Tapi Kadir tak cakap apa-apalah. Kadir cuma tersenyum saja. Masa tu pakcik tua tu pandang ke arah kaki Kadir. Dan dia tegur. Kaki tu kenapa? Patah ke? Kadir pun jawab. Ya pakcik, kaki saya patah. Dah 2 bulan macam ni. Lepas tu pakcik tu cakap. Macam ni. Ikut pakcik balik ke rumah. Dekat rumah pakcik tu ada ubat. Memang boleh ubatkan kaki yang cedera patah macam ni. Tapi yang peliknya pada masa tu bila Kadir ingat balik kejadian ni, dia seolah-olah macam dipukau. Dia terus bangun dan ikut pakcik tu, berjalan melalui semak-semak ke arah hutan. Padahal bila Kadir fikir balik kejadian ni, memang tak logik dia berkelakuan macam tu. Yelah, kereta dia ada dekat situ. Dah lah dia tinggal kereta dekat situ. Kunci kereta ada dekat dalam kereta. Bonet kereta dia dibiarkan terbuka macam tu. Lepas tu joran dia tu masih lagi terpacak dekat tepi lombong tu. Memang macam betul-betul dipukau lah pada masa tu. Dia terus bangun dan ikut pakcik tu berjalan. Sambil Kadir berjalan ikut pakcik tua tu, Kadir bertanya pada pakcik tu, ada rumah ke dalam tempat ni pakcik? Dalam hutan macam ni, pakcik ni orang bunian ke? Kadir tanya macam tu. Tapi pakcik tua tu tak menjawab. Dia sekadar senyum saja. Bila Kadir lalu dekat celah-celah pokok ni semua dekat hutan ni, tiba-tiba Kadir ternampak ada satu perkampungan dekat dalam hutan tu. Dan keadaan sekeliling dekat situ seolah-olah pada waktu pagi, bukannya petang. Bila Kadir masuk dekat kampung tu, Kadir terperasan beberapa perkara yang pelik. Antaranya, dekat kampung tu ada banyak itik dan juga angsa. Dan di leher itik dan juga angsa ni diikat tali. Seolah-olah itik dan juga angsa ni adalah haiwan peliharaan seperti kucing. Kadir nampak dengan mata kepala sendiri. Budak-budak di kampung ni ambil tali yang ikat leher itik dan juga angsa tu, dia bawa berjalan. Memang betul-betul macam binatang peliharaan. Yang kedua, perkara pelik yang Kadir nampak di kampung tu, dia tak nampak seorang pun perempuan di kampung tu. Semuanya lelaki, budak-budak lelaki, orang dewasa lelaki. Perempuan seorang pun dia tak nampak di kampung tu. Perkara pelik ketiga dekat kampung tu yang Kadir nampak, rumah-rumah di kampung tu semuanya nampak macam rumah orang asli. Dan kawasan sekitar rumah semuanya bersih. Tak ada sehelai pun daun. Padahal kawasan tu memang kawasan hutan. Takkanlah tak ada sehelai pun daun yang gugur kan. Dan di sekitar setiap rumah ni ada banyak tanaman serai. Dan serai ni semua ada bunga. Bunga-bunga yang sangat cantik, berwarna hijau kekuningan. Dan perkara terakhir yang Kadir perasan yang pelik di kampung ni adalah burung. Burung yang berada di kampung ni semuanya burung merpati yang berwarna putih. Seolah-olah tak ada spesies burung lain di kampung tu. Semuanya burung merpati berwarna putih. Jalan punya jalan ikut pakcik tu, sampailah ke rumah pakcik tua tu. Pakcik tua tu suruh Kadir tunggu dekat luar, dekat satu rimbunan pokok serai ni. Katanya pakcik tua tu nak naik ke rumah sekejap, nak ambil pisau. Kadir pun tunggulah dekat luar ni. Tak lama lepas tu, pakcik tua tu pun keluar semula. Tapi dia tengok dekat tangan pakcik tua tu tak ada pisau pun. Pakcik tua tu hanya memegang satu kayu sepanjang 2 jengkal. Yang tu pun pelik juga. Tadi cakap nak ambil pisau kan. Sekarang ni bawa kayu pula. Pakcik tua tu pun pergilah menuju ke arah rimbunan serai tu. Dia pun mula potong. Tak tahulah dipotong macam mana guna kayu tu. Lepas tu pakcik tua tu bagilah rimbunan serai tu kepada Kadir. Masa pakcik tua tu bagi serai tu dekat Kadir, pakcik tu bercakap. Pakcik tu kata, pakcik sedekahkan serai ni kepada kamu. Dan nanti bila kamu dah sampai ke tempat kamu, ke rumah, jangan bagi tahu kepada sesiapa yang serai ni datang daripada pakcik. Tolong rahsiakan perkara ni. Dan pada masa tu pakcik tua tu mengusap-ngusap peha Kadir. 3-4 kali pakcik tua tu mengusap peha Kadir. Dan selepas mengusap peha Kadir tu, pakcik tua ni cakap, peha kamu ni 3-4 hari lagi sembuhlah. Lepas tu pakcik tua tu menambah lagi, serai ni selain daripada boleh ubatkan patah kaki ni,
boleh digunakan kalau ada anak yang demam. Pada masa tu entah kenapa Kadir rasa perkataan pakcik ni macam kelakar. Dia rasa macam nak tergelak pada masa tu, tapi dia tahan. Pelik kan? Tak tahu kenapa jadi macam tu. Lepas tu pakcik tu tanya Kadir, ni kamu nak balik ni ingat tak jalan nak keluar? Kadir tak menjawab pada masa tu. Tapi dia rasa macam dia ingat. Lepas tu pakcik tu bagi tahu, macam ni lah, kamu kalau nak pergi ke tempat kamu memancing tadi, setiap kali kamu jumpa simpang, kamu ambil kiri. Semua simpang kamu ambil kiri, jangan ambil kanan. Kadir pun mula melangkah. Melangkah, berjalan seorang diri, cuba keluar daripada kawasan kampung tu. Nak pergi semula ke tempat dia memancing tadi. Dia pun ikutlah cakap pakcik tua ni. Semua dia jumpa simpang, dia ambil belah kiri. Tapi makin lama dia berjalan, dia berasa semakin takut. Tak lama lepas tu Kadir nampaklah daripada jauh kereta dia dekat tepi lombong tu. Hati Kadir pun jadi lega lah. Syukurlah sampai balik dekat kereta tu. Bila dah keluar daripada kawasan hutan tu, Kadir tengok jam. Kadir tengok masa tu dah pukul 4.45 petang. Kadir tiba-tiba jadi tak sedap hati nak teruskan memancing. Jadi Kadir pun kemaslah semua barang-barang dia. Angkat semua alatan memancing ni, kemas semua dan letak dalam bonet. Masa Kadir nak masuk dalam kereta nak balik tu, barulah Kadir perasan di sebelah kiri kereta ada tongkat dia, tongkat kaki. Rupanya daripada tadi dia ikut pakcik tu berjalan masuk hutan tu, pergi balik, dia tak pakai tongkat. Kadir cepat-cepat ambil tongkat tu, masukkan dalam kereta dia, ambil serai tadi, letak dalam kereta dia dan dia mula memandu keluar daripada kawasan tu. Masa tu Kadir rasa memang tak sedap hati. Lepas dia jumpa pakcik tu tadi, pakcik tua tu, ikut pakcik tua tu pergi ke kampung tadi, ambil serai, dia rasa macam ada benda tak kena. Sebab itulah dia nak cepat-cepat keluar daripada kawasan tu. Tak apalah, tak dapat ikan pun tak apa. Memang pelik pada hari tu. Seekor ikan pun dia tak dapat. Yang dia dapat cuma serai saja. Serai pemberian pakcik tua tadi. Bila Kadir dah sampai dekat rumah, dia parking kereta semua, dia pun keluar. Keluar menuju ke pintu depan rumah. Masa tu isteri Kadir dah ada menunggu di depan pintu. Isteri Kadir pandang pelik aja dekat Kadir. Isteri Kadir pun tanyalah Kadir ni, "Bang, tongkat mana?" Masa tu sekali lagi Kadir terkejut. Dia baru perasan, rupanya dia berjalan tak pakai tongkat. Bila Kadir tersedar yang dia sebenarnya berjalan tak pakai tongkat, barulah dia dapat rasa sakit di bahagian kaki dia. Dia pun cepat-cepat duduk di atas lantai di depan pintu tu. Pada masa tu Kadir minta tolong dekat isteri dia, tolong ambilkan tongkat dan juga barang-barang yang ada dalam kereta. Jadi isteri Kadir ni pergilah dekat kereta. Dia keluarkan tongkat, lepas tu dia ambil barang-barang memancing si Kadir ni lah. Masa tu Kadir perasan isteri dia tak ambil pun serai tadi. Jadi Kadir ni tanyalah isteri dia, "Nampak tak ada serai tadi dalam kereta? Tolong ambil." Isteri Kadir pun pergilah sekali lagi dekat dalam kereta, tengok. Isteri Kadir tengok tak ada pun serai. Lepas tu dia bagi tahulah dekat Kadir ni, "Bang, mana ada serai bang?" Kadir terkejut. Kadir bangun, perlahan-lahan bangun dan pergi menuju ke arah kereta. Bila Kadir cek dekat dalam kereta tu, memang betul tak ada pun serai. Dah puas Kadir cari, memang tak ada serai. Sedangkan Kadir memang ingat masa dia nak tinggalkan kawasan Lombong tadi, ada serumpun serai, bukan satu, bukan sebatang serai, serumpun serai. Maknanya banyak lah. Memang pelik lah pada masa tu. Lebih kurang 3 hari lepas tu, hari Isnin, Kadir sekali lagi pergi ke hospital Ipoh. Macam biasalah, appointment untuk jumpa pakar tulang. Bila dah pergi x-ray semua, doktor pakar tu pun panggil lah Kadir ni. Ada satu benda yang pelik berlaku pada masa tu. Doktor tu tunjuk x-ray peha Kadir kepada Kadir. Dan doktor tu cakap, besi yang ada dalam peha Kadir tu dah hilang. Dan tulang Kadir tu seolah-olah macam tak pernah patah. Pada mulanya, Kadir dan juga doktor tu terfikir mungkin x-ray tu dia tersalah. Tersalah x-ray ataupun memang salinan x-ray tu milik orang lain. Mungkin tertukar ke apa. Jadi buat satu lagi appointment keesokan hari Selasa. Kadir pun ikutlah. Keesokan harinya, hari Selasa, Kadir pun pergi ke hospital besar Ipoh. Macam biasalah, pergi x-ray, jumpa doktor. Kali ni memang confirm, tak tersilap. X-ray di tempat yang betul dan hasil tu memang hasil x-ray kaki Kadir. Tapi hasilnya masih lagi sama macam hari Isnin. Tulang peha Kadir normal, macam tak pernah patah. Dan besi yang sepatutnya berada dalam dalam peha Kadir tu
dekat tulang peha tu hilang. Memang langsung tak logik. Macam mana besi yang ada pada tulang tu boleh hilang macam tu saja. Tapi dalam kisah ni, Kadir nak tegaskan kepada kita semua. Nampak macam benda ni dia buat baik kan, dia tolong kan? Sebenarnya tidak. Benda ni mengharapkan balasan. Dia inginkan sesuatu sebagai balasan. Beberapa bulan selepas tu, isteri Kadir disahkan hamil. Hamil anak ketiga. Kadir dan juga isteri memang gembira lah pada masa tu. Pada satu malam, selepas Kadir dah tahu isteri dia hamil anak ketiga tu, Kadir bermimpi. Masa dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpi tu, dia bertemu dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua tu cakap, dia nak anak dalam kandungan isteri Kadir. Muka lelaki tua tu dalam mimpi Kadir ni tak berapa jelas. Tapi macam Kadir macam kenal, macam pernah jumpa lelaki tua ni. Kadir pun terbangun daripada tidur. Jadi keesokan paginya, Kadir ni nak berceritalah kepada isteri dia apa yang dia mimpi semalam. Tapi belum sempat Kadir ni bercerita, isteri Kadir bercerita dulu kepada Kadir. Rupanya, isteri Kadir pun ada mimpi sesuatu. Katanya isteri Kadir, masa dia tidur semalam, dia dapat mimpi didatangi oleh 4 orang wanita tua. 4 orang wanita tua ni nak anak dalam kandungan dia. Anak nombor 3 dia orang. Katanya 4 orang wanita tua tu, bayi dalam kandungan dia tu adalah sebagai bayaran ataupun harga yang perlu dibayar. Sebab dia orang semua dah pulihkan kaki Kadir. Dan katanya 4 orang perempuan tua tu lagi, dia orang semua akan bagi kemewahan, wang ringgit dan juga harta kepada Kadir sekeluarga. Semenjak Kadir dan juga isteri dia bermimpi perkara tu, di rumah dia orang selalu terjadi perkara-perkara pelik. Antaranya, bila masuk aja waktu maghrib, dia orang akan terbau satu bau yang sangat wangi di dalam rumah. Dan hampir setiap malam, anak Kadir ni yang nombor 2 selalu bermain di dapur, seolah-olah sedang bermain dengan seseorang. Tapi bila Kadir dan juga isteri dia pergi tengok, tak ada orang pun. Anak dia sorang-sorang je dekat dapur. Dan bila Kadir dan juga isteri dia tanya anak nombor 2 ni main dengan siapa, anak nombor 2 Kadir ni bagi tahu dia sedang bermain dengan nenek. Pada masa tu, memandangkan di rumah dia dah banyak berlaku perkara-perkara pelik ni, perkara-perkara misteri ni, Kadir selalu memasang bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah dia. Masa tu menggunakan VCD lah. Itu adalah salah satu ikhtiar Kadir untuk menghentikan gangguan di rumah tu. Sebab katanya Kadir, dia nak baca sendiri dia pun tak berapa lancar nak baca ayat-ayat Quran ni. Jadi lebih baik dia pasang saja bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tu. Dipendekkan cerita, sampailah masanya isteri Kadir nak bersalin. Pada masa tu dah pukul 2.50 pagi. Isteri Kadir dah berada di Dewan Bersalin dan Kadir tunggu dekat luar. Masa tu dekat ruang menunggu tu, di luar Dewan Bersalin tu, ada Kadir dan beberapa keluarga lagi dekat situ sedang menunggu. Tiba-tiba pada masa tu, Kadir terdengar ada suara memberi salam. Suara seorang lelaki tua. Bila Kadir pandang aja ke arah suara tu, Kadir terkejut. Sebab dia kenal, dia tahu siapa tu. Lelaki tu tak lain tak bukan adalah pakcik tua yang pernah bagi serai dekat dia. Dan kali ni pakcik tu tak berseorangan. Bersama-sama dengan pakcik tua tu ada 2 orang wanita tua. 2 orang wanita tua tu memakai baju kebaya. Baju kebaya lama dan berkain batik. Masa 3 orang ni lalu dekat Kadir, pakcik tua tu dan juga 2 orang wanita tua tu lalu dekat Kadir, diorang bertiga ni tersenyum. Senyuman yang jahat. Dan Kadir sedar pada masa tu 3 orang ni bukan manusia. Bila pakcik tua tu dan 2 orang wanita tua tu dah hampir nak masuk ke Dewan Bersalin, Kadir dah mula tak sedap hati. Dia tahu boleh jadi 3 orang ni nak pergi ambil anak dia. Jadi Kadir cepat-cepat bangun dan azan, laungkan azan sekuat hati. Masa tu semua orang yang sedang menunggu dekat depan Dewan Bersalin tu terkejut lah. Dah kenapa pula Mamat ni tiba-tiba bangun azan pula ni? Tapi Kadir tak peduli, dia azan je. Bila Kadir dah habis azan, tengok-tengok pakcik tua dan juga 2 orang wanita tua tadi dah tak ada. Kadir tak tahu apa yang dah jadi. Pakcik tua tu dan juga wanita tua 2 orang tu sama ada berjaya masuk dalam Dewan Bersalin ataupun apa-apa yang jadi dekat dalam tu dia tak tahu. Kadir duduk dan cuma berserah saja. Semua orang yang berada di ruang menunggu tu dah pandang pelik ke arah Kadir. Masa tu perasaan Kadir jangan cakap lah, memang risau, memang takut. Akhirnya pada jam 3.15 pagi datanglah seorang jururawat ni dan ucapkan tahniah kepada Kadir.
Katanya, isteri Kadir dah berjaya dah selamat melahirkan seorang anak lelaki. Jadi jururawat tu datang ke situ sebab nak suruh pergi bawa isteri dia masuk ke dalam wad. Kadir masa tu jangan cakap lah. Memang rasa lega, memang rasa bersyukur. Dan dia juga rasa seronok. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Wani. Semasa perkara ni berlaku, Wani masih lagi bersekolah. Wani ni adalah seorang remaja perempuan yang aktif. Di sekolah tu, Wani ada sertai satu kelab beruniform. Tak pastilah Wani ni jadi kadet apa, kadet polis ke, kadet tentera darat ke, kadet bomba ke, tak tahulah. Tapi yang pastinya memang badan beruniform. Pada tahun tu, tak pastilah tahun berapa sebab Wani tak bagi tahu dalam kisah ni. Wani dan juga seorang lagi kawan dia yang bernama Mai. Diorang berdua ni telah terpilih untuk mewakili kelab badan beruniform di sekolah tu ke peringkat daerah. Ada satu perkemahan peringkat daerah di sebuah sekolah di Batu Gajah, Perak. Jadi Wani dan juga Mai ni pergilah ke sekolah tu untuk menyertai perkemahan besar tu. Masa mula-mula Wani dan juga Mai sampai di sekolah tu memang terkejut lah. Sebab katanya padang sekolah tu besar. Rancangan asalnya perkemahan tu akan diadakan di kawasan padang. Tapi pada hari pertama perkemahan tu dimulakan, hujan turun dengan sangat lebat. Jadi padang tu dah jadi becak, penuh dengan air. Jadi pihak penganjur terpaksa arahkan semua peserta perkemahan tu untuk membina kemah di kawasan laluan koridor di bahagian dalam. Di sekolah tu ada 4 blok. Blok A, B, C dan juga D. Blok A dan juga B bersambung. Ada koridor. Koridor yang menghubungkan 2 blok. Samalah macam blok C dan juga D. Dan di tengah-tengah tu ada satu dataran yang luas. Daripada dataran tu memang boleh nampaklah keseluruhan blok A sampai blok D. Setiap blok ni, blok A sampai D mempunyai 3 tingkat. Dan di hujung setiap tingkat di setiap blok tu ada tandas. Dan kawasan hujung yang ada tandas tu di setiap tingkat di setiap blok tu memang boleh nampak daripada dataran perhimpunan. Bila kita sertai perkemahan besar-besaran macam tu, memang ada ramailah pelajar daripada bermacam-macam sekolah. Jadi boleh dapat bayangkanlah macam mana sibuknya dekat kawasan tu. Terutama sekali bila nak guna tandas, nak mandi, nak guna tandas, memang berasak-asak lah. Terutama sekali di tingkat 1 dan tingkat 2. Masa tu Wani dan juga Mai ni memang dah dapat kawan lah. Ada 6 orang kawan. Jadi diorang semua ni total ada 8 orang. 8 orang ni termasuklah Wani dan juga Mai. Masa nak mandi tu, nak guna tandas, diorang berlapan ni berpakat tak nak guna tandas tingkat 1 dan tingkat 2. Sebab tak suka berasak-asak dengan peserta lain. Jadi Wani, Mai dan juga 6 orang kawan yang lain ni mulalah berjalan kaki, naik tangga sampailah ke tingkat 3. Bila diorang bertiga jejakkan kaki di tingkat 3, diorang terkejut. Sebab dekat tingkat 3 tu langsung tak ada orang. Dan bila diorang semua ni sampai dekat tandas, sekali lagi diorang terkejut. Sebab tandas tu nampak memang dah usang. Macam dah lama sangat orang tak masuk. Tapi disebabkan dah kesuntukan masa dan tak nak berebut-rebut tandas dengan orang lain, diorang berlapan pun gunalah tandas tu. Mulalah mandi. Tapi masa mandi tu Wani ni rasa juga seram sejuk. Kerap kali dia pandang ke arah siling. Sebab siling dekat tandas tu banyak yang dah berlubang. Tapi pada masa tu memang tak ada apa-apa gangguan lah. Semuanya okey. Semua dapat mandi dan turun balik ke bawah. Perkara menakutkan berlaku pada malam kedua. Untuk pengetahuan penonton, kawan Wani yang bernama Mai ni memang mempunyai satu kelebihan berbanding dengan orang lain. Mai memiliki penglihatan yang istimewa. Mata Mai ni memang mudah untuk ternampak makhluk-makhluk halus. Memang daripada kecil lagi dia macam tu. Dan Wani pun memang dah terbiasa dengan Mai. Dia kenal Mai daripada kecil lagi. Kalau Mai ni berkelakuan macam ni, dia tahulah Mai mesti ternampak sesuatu. Jadi pada malam hari kedua tu, semua peserta perkemahan berkumpul di dataran perhimpunan. Malam tu, semua peserta perkemahan dikehendaki melakukan kawat kaki, mewakili tim masing-masing lah, daerah masing-masing. Dan dah dapat giliran lah. Mula-mula daerah ni dulu, lepas tu daerah ni pula. Pada masa tu adalah yang menilai kualiti kawat kaki tu. Dia akan buat pemilihan lah, selection pada masa tu. Tim mana yang mempunyai kawat kaki yang paling baik.
Dan tim yang terbaik tu akan dipilih untuk mewakili negeri. Bila tim Wani dan juga Mai dah selesai, diorang ni lepak lah dekat dataran tu. Masa diorang sedang lepak tu lah perkara ni berlaku. Sambil berborak-borak tu, Wani terpandang ke arah blok A dan juga B. Wani terperasan dekat koridor laluan yang menghubungkan antara blok A dan juga B, yang di bahagian atas tingkat 3, Wani ternampak seolah-olah ada seseorang ataupun satu lembaga melintas dengan sangat laju. Wani cepat-cepat beristighfar pada masa tu dan alihkan pandangan. Wani nak bagi tahu dekat Mai pada masa tu, tapi belum sempat dia nak bagi tahu Mai, dia tengok Mai dah menunduk dan nampak macam nak menangis. Wani dah tak sedap hati pada masa tu sebab dia tahu kalau kawan dia jadi macam ni, mesti dia dah nampak sesuatu. Jadi apa yang Wani boleh buat, dia cuma gosok je lah belakang Mai pada masa tu dan dia pujuk. Tak apa, jangan takut, aku ada. Bila nampak Mai ni dah okey, lebih kurang 10-15 minit macam tu, barulah Wani ni bertanya, apa yang kau nampak tadi? Mai pun bercerita dekat Wani. Katanya Mai, sebenarnya memang daripada tadi dia dah nampak sesuatu. Mai ternampak di tingkat 3 blok B, maknanya bertentangan dengan tandas yang diorang selalu mandi. Tingkat 3 blok A. Yang Wani nampak ni tingkat 3 blok B. Dia nampak ada sesuatu berbungkus berdiri dekat depan tandas tu. Tandas tingkat 3 blok B. Makhluk berbungkus tu memiliki muka yang sangat gelap. Dan makhluk berbungkus tu kelihatan sedang memandang, seolah-olah memantau semua peserta yang sedang berkumpul di dataran pada malam tu. Tapi bukan benda tu yang buatkan Mai ni takut. Masa Mai pandang makhluk berbungkus di blok B tu, tingkat 3 blok B tu, mata Mai terperasan sesuatu di blok C. Dekat atas bumbung blok C ada lagi satu lembaga. Tapi lembaga yang berdiri dekat atas bumbung blok C ni berbeza dengan makhluk berbungkus tadi. Makhluk ni cantik. Makhluk ni bentuk dia adalah seorang perempuan yang sangat jelita. Muka dia sangat cantik. Lembaga yang mempunyai wajah yang cantik jelita ni memakai pakaian berwarna kuning dan juga putih. Tak ubah seperti seorang puteri raja. Mai jadi terpesona bila pandang ke arah puteri itu. Pada awalnya, jelmaan perempuan yang cantik itu tak nampak pun Mai. Tiba-tiba, diorang bertentang mata. Masa itulah, jelmaan yang cantik jelita tadi mula tersenyum ke arah Mai. Lepas tu, perlahan-lahan, lembaga tu terapung. Terapung dekat atas bumbung tu dan mula bergerak ke arah bawah. Terapung, terbang menuju ke arah bawah sampailah ke tanah. Bila lembaga tu menjejak aja dekat tanah, rupa dan juga pakaian makhluk tu serta-merta berubah. Lembaga tu masih lagi tersenyum pada masa tu. Tapi, senyuman lembaga ni sekarang ni bertukar menjadi menakutkan. Mulut lembaga tu, kalau tadi masa di atas bumbung blok C tu, senyum macam wanita biasa, wanita cantik senyum. Tapi kali ni dah jadi lain. Mulut benda tu, makhluk tu, dah menjadi makin luas. Seolah-olah sampai ke telinga. Sampai boleh nampak gigi-gigi benda tu. Kalau tadi, lembaga ni memakai pakaian yang cantik berwarna kuning dan juga putih. Sekarang ni, dia dah pakai satu pakaian yang lusuh. Lembaga tu mula bergerak ke depan menuju ke arah Mai. Tapi lembaga tu masih nak menuju ke arah Mai, dia tak berjalan dan tak terbang. Dia merangkak. Merangkak dengan laju sampai dekat depan Mai. Masa itulah sebenarnya Wani nampak si Mai ni menangis. Tapi Mai ni, walaupun dia menangis, dia tak menangis kuat sampai orang tak perasan dia menangis. Dia cuma tundukkan muka saja. Tapi si Wani ni, dia dah biasa dengan Mai. Dia tahu Mai menangis. Mai menangis sebab itulah sebenarnya. Benda tu merangkak sampai betul-betul berada dekat depan dia. Tapi pada masa tu, Mai kata dia bernasib baik. Sebab benda tu cuma singgah sekejap aja, seolah-olah nak menakutkan dia. Cuma 2-3 saat aja benda tu berada dekat depan dia. Lepas tu benda tu hilang macam tu saja. Si Wani ni pada masa tu jangan cakap lah. Memang takut lah bila dengar Mai cakap macam tu, bercerita macam tu. Dia tak sangka dalam masa yang singkat tu, Mai boleh nampak banyak benda. Selepas kejadian malam tu, Wani, Mai dan juga 6 orang lagi kawan dia orang ni dah tak mandi di tandas tingkat 3 blok A. Sebab dah ada 2 penampakan dekat tingkat 3 blok A bersambung dengan blok B tu. Si Wani ternampak ada satu lembaga melintas di laluan koridor tingkat 3 menghubungkan blok A dan juga blok B, berhampiran dengan tandas tempat diorang selalu guna untuk mandi. Si Mai pula, dia nampak yang itulah makhluk berbungkus tu.
walaupun makhluk berbungkus tu berdiri dekat depan tandas blok B tingkat 3, tapi macam dekat sangat, bertentangan dengan tandas yang diorang selalu guna, tandas tingkat 3 blok A. Jadi Wani and the gang ni buat keputusan untuk mandi di tingkat 2. Tak kisahlah berasak-asak, berebut-rebut dengan peserta lain, asalkan diorang tak terserempak dengan makhluk-makhluk ni dan diganggu. Dipendekkan cerita, selepas Mai and the gang guna tandas di tingkat 2, dah tak naik ke tingkat 3, diorang dah tak ada lagi ternampak benda-benda halus ni, dan diorang berjaya habiskan camp tu dengan jayanya. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.